Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Semoga semua dalam keadaan yang baik. Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang menonton siri Petua Rezeki daripada Al-Quran dan Sunnah secara live daripada Zoom bersama dengan kita kelas dengan penganjur utama daripada Global Ihsan. Dan juga ada yang menonton daripada Facebook. Di Facebook juga ada daripada live Promedia Tajrid, ada daripada Global Ihsan, ada daripada Facebook saya sendiri, dan juga kita ada penonton-penonton yang bersama dengan kita di live IG Instagram. So selamat datang kepada semua. Harap-harap semua dah makan insya-Allah, so kita boleh berkuliah dengan lebih cergas insya-Allah. Baik. Pada malam ini kita akan sambung lagi kelas pengajian bedah buku siri Petua Rezeki daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang saya tulis terbitan daripada Fahad Resources, dan kita telah sampai kepada petua yang ke-12. Sebelum ini kita berhenti dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi dengan petua yang ke-13, Petua Rezeki daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, tanpa membuang masa lagi, insya-Allah kita akan masuk kepada petua yang ke-13 ini, dan kita akan mulakan dengan sepotong ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di dalam surah Ibrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah kata, sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatmu kepada kamu. Manakala sekiranya kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku teramatlah keras. Yakni, poin daripada ayat ini, Allah nak bagi tahu, sekiranya kita bersyukur kepada Allah, apa itu syukur? Syukur ini adalah salah satu daripada penghargaan yang kita luahkan. Sama ada kita luahkan secara formal, secara luaran ataupun secara dalaman daripada hati sanubari kita, itu adalah salah satu daripada tanda grateful, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kalau kita hargai Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang memang Allah bagi tahu tak terkira, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah ni tak terhitung banyaknya. Dan kalau kita fikir, ya Allah, kadang-kadang kita fikir hidup kita ni macam tak cukup. Kita nak apa yang orang lain ada. Kita rasa kita ni kurang banyak. Tapi kita lupa, setiap daripada hela nafas yang kita sedut setiap hari ini semua mengandungi satu anugerah yang tidak boleh dibayar dengan jutaan bilion ringgit sekalipun. Berapa ramai daripada billionaire-billionaire yang kalau boleh mereka beli nyawa mereka itu, mereka boleh beli nafas-nafas mereka itu dengan jutaan bilion ringgit yang mereka ada, nescaya mereka akan lakukan. Tapi tidak. Sebab nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat panca indera ni semua adalah satu nikmat yang tidak boleh dihitung, tidak boleh dinilai dengan wang ringgit. Allah kata kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah lagi. So kalau kita bersyukur dengan rezeki yang Allah already give kepada kita, Allah bagi kita macam-macam rezeki. Dan kalau kita bersyukur, Allah kata Allah akan tambah lagi. I will give you more. Dan maybe manusia kalau kita lihat tamak. Apa yang rezeki yang ada tu tak mau bersyukur, tapi lebih kepada kufur. Dan kadang-kadang Allah dah bagi kita rezeki yang mencukupi, yang menenangkan hidup kita, tapi kita masih lagi rasa macam Allah ni tak kasih kepada kita. Kenapa kita tak kaya macam orang tu? Kenapa kita tak dapat macam orang tu? Allah kata kalau kamu bersikap sedemikian, aku akan azab kamu. I will punish you. Tapi if you feel grateful to me, maka aku akan bagi engkau rezeki lebih yang bertambah-tambah. Allah telah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut kalimah syukur. Kalimah syukur Allah sebut sebanyak 75 kali dalam Al-Quran. Ini sebagai satu kunci utama rezeki. Dan syukur adalah salah satu daripada janji yang Allah telah janjikan kepada kita. Kita pegang tentang ayat tadi, insya-Allah kita akan rasa lebih tenang. Dan kita kena ada satu keyakinan, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan tambah. Itu janji Allah, itu janji Allah. Tapi
Kita ni adakah selalu kita bersyukur? Jarang kan? Sometimes kita rasa macam masih lagi tak. Berapa ramai daripada kita yang bila ada setiap daripada nikmat yang mereka dapat, kita akan ucapkan Alhamdulillah. Kadang-kadang bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, but from deep our heart, we are really feel grateful dengan setiap daripada. Tengok macam mana kadang-kadang orang-orang susah. Bila dia dapat satu pemberian, walaupun mungkin kecil bagi kita, tapi mereka rasa sangat-sangat hargai. Bila kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tu, adakah kita rasa very happy about it? Adakah kita rasa sangat-sangat thank you Allah, sangat-sangat bersyukur kepada Allah? Dalam Islam, mengajar kepada kita untuk kita menghargai satu kebaikan ataupun nikmat yang kita perolehi. Of course, impossible untuk nak kita menghitung segala nikmat. Tapi Islam, dia ajar umat dia untuk kita ni selalu bersyukur. Tak kiralah benda itu kalau kita fikirkan sebagai positif ataupun kita rasakan dia sebagai satu yang negatif, tetap kita kena bersyukur. Ingat tak, dulu kita ada sebut dalam petua keberapa tak? Kita ada sebut bahawa yang paling tinggi darjat seorang hamba itu adalah darjat syukur. After that, darjah reda. After that, darjah sabar. Dan after that, darjah kufur. Ramai orang boleh bersabar, tapi tak ramai orang boleh reda. Sebab kita dah explain dulu. Sabar ni lebih kepada aspek luaran. Kita boleh tahan diri kita, kita tahan lidah kita daripada cakap benda-benda yang tak elok. Kita tahan tangan kita, kita tak bertindak di luar daripada batasan. Tapi itu tidak menggambarkan, tidak semestinya kita reda. Reda ni datang daripada hati. Orang yang boleh reda, dia akan bersabar. Tapi yang lebih tinggi daripada itu adalah darjat syukur. Syukur ni, definitely orang yang bersyukur ni dia akan reda dan definitely dia akan bersabar. Syukur, Allah ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita, kita bersyukur dalam benda yang kita rasakan positif, of course kita bersyukur. Dalam benda yang kita rasakan negatif pun kita kena bersyukur. Sebab Allah kata, wa fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi suatu perkara itu kamu tak suka, tapi ia adalah baik bagi kamu. There are many things yang mana we feel that it is a negative situation for us, but actually it's a good. Saya bagi satu contoh, misal kata, contoh saya dulu kecil-kecil. Masa umur 9, 10, 11 tahun dulu, saya masih kat asrama dulu kan. Masa tu kita kena bully lah, masa tu macam-macam lah. Pengalaman yang kita rasa. At that time, saya merasakan bahawa it is very unlucky for me. Sampai masa tu mungkin kita rasa sangat tertekan, kita minta kepada Allah supaya cabut nyawa kita. Masa tu kita rasa nak rebel, kita rasa macam very down. Menjadikan kita ada satu perasaan yang tak ada keyakinan diri. That's how I feel long time ago. Dan benda tu berterusan. Saya jadi tak berani nak ke hadapan, tak berani nak bercakap, tak berani nak bersosial, nak berkawan dan sebagainya dulu. But masa tu kita rasa, kenapa Allah tak sayang aku? Kenapa Allah benci aku? Kenapa orang lain boleh hidup bahagia dulu lah? Perasaan budak-budak kita tak matang dulu. Masa tu kita rasa benda tu buruk. But today, bila fikir balik pengalaman-pengalaman yang kita lalui, sebenarnya kita akan rasa bahawa pengalaman tu baik sebenarnya. Pengalaman yang pada masa itu kita rasakan buruk dan tak baik, sebenarnya itulah yang telah membina diri kita sampai kepada apa yang kita kecapi pada hari ini. Katakan hari ini bila kata saya ada sekolah tahfiz Akademi Al-Khair bersama dengan sahabat.
falsafah-falsafah, prinsip-prinsip yang kita terapkan today untuk anak-anak, bukan sekadar anak-anak, untuk pelajar, even dewasa sekalipun yang follow online. Kita nak terapkan excitement dalam hafalan. Kita nak mereka ni merasakan tak pressure ketika menghafal Al-Quran. Tak macam dulu kita ditekan, di pressure, mesti kena ikut rentak, kena laju dan sebagainya. Kalau saya tak melalui that process dulu masa kecil, long time ago, years and so many years, probably saya tak ada program tahfiz yang kami sedang anjurkan sekarang. Mungkin tak ada Akademi Al-Khair, tak ada home tahfiz sebelum ini. Sekarang baru kita rasa appreciate. Sebab tu kadang-kadang bila saya cerita kan, mak saya kadang-kadang dia rasa macam, oh mesti kau nak salahkan aku dulu kan, kau hidup macam menderita dan tak. Saya kata tak mak. Masa tu yes, kita rasa macam pada masa tu. Tapi sekarang kita sedar bahawa Allah dah atur hidup kita. Sebenarnya Allah nak bagi something better. Allah nak bagi kita jadi someone yang bermanfaat insya-Allah untuk masyarakat dan ummah. Allah bagi kita lalui proses-proses itu. Apa yang kita rasa tak baik dulu, apa yang kita rasa Allah tak sayang kita dulu, rupa-rupanya Allah nak takdirkan something yang baik bagi kita insya-Allah pada hari ini. Macam tu juga apa yang kita rasa dekat dunia ni. Banyak benda yang kita rasa, sekarang kita rasa kita ni malang. Sekarang kita rasa macam, ya Allah, ujian aku ni terlalu besar untuk aku tanggung. Tapi Allah janji kepada kita kalau kita sabar, kalau kita redha dan kalau kita bersyukur, it's going to be very bright future, very good for us. If not in this world, insya-Allah in the life after. Sekarang kita tak rasa, nanti insya-Allah kalau kita dah masuk ke syurga Allah, masa tu kita akan kenang balik, oh alhamdulillah hasil kesabaran kita yang sementara dahulu, Allah bagi kita kecapi nikmat yang kekal abadi pada hari ini. That's why Allah cerita dalam Quran, ahli syurga bila masuk syurga, apa yang ahli syurga akan kata? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Ahli syurga yang pertama sekali cakap, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Kalau tak kerana Allah berikan kepada kita hidayah, kita tak akan berada di sini. Syukur, alhamdulillah. Biasakan dalam kalimah, dalam kehidupan kita cakap alhamdulillah. Even if we feel terrible, even if we feel so bad, we lost so many things, biasakan diri untuk nak mengucapkan alhamdulillah. Sebab dengan ucapan alhamdulillah, insya-Allah we will be rewarded with so many things, insya-Allah. Tak lama lagi, insya-Allah, soon. Kerana itu Rasulullah, Islam menganjurkan kepada umat dia untuk sentiasa bersyukur seandainya kita ditimpa ujian ataupun musibah yang kita tak senangi sekalipun. Apa kata Nabi SAW? Sahabat cerita, Nabi idza ra'a ma yuhib qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Rasulullah bila melihat sesuatu yang baginda suka, baginda akan mengucapkan alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat kurniaannya tersempurnalah segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrahu qal alhamdulillah ala kulli hal. Manakala apabila baginda terlihat perkara yang tidak disukainya, baginda akan mengucapkan segala puji bagi Allah atas segala hal yang menimpa. Nampak? Ingat baik-baik, kalau benda tu kita rasakan baik, ucapkanlah alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Sekali lagi saya ulang. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah,
dengan kurniaannya disempurnakan segala kebaikan. Tapi kalau kita melihat ada benda yang kita tak sukai, contohnya accident, ada kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, isu pekerjaan dan sebagainya, ujian-ujian, kita tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang menimpa. Apa pun baik ataupun buruk, kita kembalikan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Demikianlah tingginya darjat kesyukuran yang sentiasa menghiasi diri seorang mukmin, baik di kala senang ataupun di kala susah. Sebab kita tak tahu apa yang kita sangka sebagai musibah ataupun bencana itu barangkali memberikan kebaikan bagi kita di masa akan datang. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang Maha mengetahui. Betapa ramai manusia yang apakala diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Allah uji kesusahan, kehilangan, which is Allah akan definitely uji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah kata kami pasti akan menguji kamu. Dengan perasaan takut, kita risau. Of course, there are so many things that we are worried about. About our children, about our businesses, about works, about COVID, about many things. Khauf, perasaan takut Allah uji pada kita. Wal-ju', adakala Allah nak uji someone itu dengan kelaparan. Mungkin alhamdulillah kita jarang merasakan itu. Tapi ramai orang-orang susah di luar sana yang kelaparan, tak cukup makanan keperluan harian tu. Rasa perut kosong. Wa naqsim minal amwal, Allah uji kita dengan kekurangan harta benda. Yes, few of us mungkin merasakan perkara itu. Wal anfus, akan kehilangan juga, diuji dengan kehilangan, kekurangan jiwa insan-insan di sekeliling kita yang mungkin Allah tarik. This is something that we are definitely will feel, will be tested. Was-samarat, dan juga hasil, perolehan, sumber pendapatan, business, income, whatever it is, Allah akan uji bentuk-bentuk ujian itu. Berapa ramai manusia yang ketika diuji oleh Allah dengan ujian-ujian tersebut langsung bersikap kufur kepadanya. Tapi ada juga ramai dekat luar sana yang boleh bersabar, boleh menahan diri supaya tidak melangkaui batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi tak ramai yang benar-benar boleh redha dan pasrah nak menerima ketentuan Allah. Paling tidak tak ramai yang nak bersyukur, menyatakan kesyukuran dan menghargai segala ujian. Ada tak daripada kita bila aksiden kita cakap alhamdulillah, alhamdulillah, syukur ya Allah, aku cuma aksiden kemek kereta ni. Sikit ada cala tu, alhamdulillah ya Allah, bukannya kulit aku yang bercala. Alhamdulillah ya Allah, adalah ini sikit, alhamdulillah kita masih lagi bernafas. Alhamdulillah kita tak mati dalam keadaan tak sempat untuk nak bertaubat. Alhamdulillah, we always think positive. Itulah intipati daripada kesyukuran. Allah nak we Muslims always think positive. But when we lost that vibes, positive vibes, itulah yang membuatkan ramai orang mungkin akan merasa tertekan, akan rasa stres. Membuatkan some of them memilih untuk jalan-jalan yang tak sepatutnya. Bila kita rasa tertekan dan terampas sangat, itulah yang datang anxiety, itu datang kemurungan, itulah yang datang bisikan-bisikan, halusinasi dan sebagainya. Bila mana kita lost hope, kita rasa kita ini putus asa daripada rahmat daripada Allah. Orang yang tak putus asa daripada rahmat Allah, dia tak risau. Saya bagi satu contoh. Okay? Misal kata,
Kalaulah seorang itu dia ada satu income tetap, katakanlah dia ada satu income daripada kerajaan. Biasanya orang kata kerajaan ni susah nak jatuh lah. Sebab tu orang suka kerja kerajaan. Sebab dia ni dirasa security. Dia rasa selamat, safe, ada pendapatan whatever it is. Dan nak kena buang kerja pun susah. So bila dia rasa that secure, dia rasa apa sahaja dia buat, dia akan selamat. Let's say lah. Tambah lagi kalau kata bos dia kata you do whatever you want, you datang kerja, you tak datang kerja, you buat masalah apa, insya-Allah tak ada isu. Gaji tetap jalan, tak berkurangan pun. So kalau orang tu tiba-tiba dia kena maki hamun orang tu ke, dia ada masalah sana ke, dia tak risau. Sebab dia kata apa? I am no worried. Daripada sudut income, dia sentiasa ada. Dia tak rasa that problem. Macam itulah contohnya bila kita rasa Allah always with us. Whatever happen to us, kita tahu kita ada Allah. Allah tak akan sia-siakan kita. You say whatever you want. You do whatever you want. You nak maki I ke? You nak fitnah I ke? You nak burukkan I ke? You nak zalimi I? You nak ambil hak I? You nak make people hate us? You just do it. It doesn't matter to me. Because I have Allah. If I have Allah, is nothing can compare dengan kasih sayang daripada Allah. Itu perasaan yang kita nak ada. Sebab tu kita kena feel grateful to Allah. Tapi Allah bagi tahu kepada kita, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya daripada kalangan hamba aku yang bersyukur. Alangkah sedikit. Tak ramai manusia yang bersyukur. When we talk about syukur, I don't know, maybe in English bahasa dia kita panggil apa? Grateful. Maybe is it correct translation or not? I don't know. Tapi syukur itu dia tidak terhad kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata. Remember, Islam ajar kepada kita untuk be grateful to Allah and towards people. Insan yang ada di sekeliling kita yang buat baik, Islam dan Rasulullah ajar kepada kita untuk menghargai mereka ini semua. Allah kata Nabi kata siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Rasulullah ajar kita untuk menghargai dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Ini hadis yang saya selalu jadikan dia sebagai satu prinsip dalam kehidupan. One of the very important hadis to me that I hope dia boleh menjadi satu my personal, kata apa, saya hopefully dia menjadi satu personal character, personal guidance. Kata Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumu. Hadis yang saya pegang. Nabi kata, sesiapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balaslah kebaikan dia. Kalaulah kalian tak mampu untuk nak membalasnya, doakanlah dia sampai kalian merasakan bahawa kalian telah membalas kebaikan dia. Saya subhanallah, alhamdulillah Allah berikan dalam hidup ini beberapa orang yang selalu buat kebaikan, yang selalu ingat pada kita, yang selalu kongsi kebaikan kepada kita tanpa berkira, kalau boleh dia nak bagi yang terbaik.
sahabat kita yang ada bersama dengan kita pada malam ini sekalipun. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Saya pun tak nak sebut nama, nanti dia segan pula kan. Masya Allah, banyak kebaikan-kebaikan dikongsikan kan, Kak Jini antaranya. Masya Allah, I feel really grateful dan saya rasa very blessed bila mana ada insan-insan ini yang mana selalu sharing the kebaikan dengan kita tanpa ada berkira-kira. When they give the best that they can. If they can make us happy, they will do that. Kebaikan-kebaikan yang saya tak mampu nak balas. Kita nak balas. Of course we want to balas if we mampu. Tapi mungkin daripada sudut materialnya kita tak mampu nak balas. Lainlah kita milioner ke apa. Bolehlah kita balas. Tapi bila kita tak dapat balas, kita rasa, ya Allah, kurangnya lah diri ni. Segan pun ada. Kadang-kadang saya rasa macam, kalaulah saya mampu, let me belanja pula lah. Let me give you something. Walaupun kita tahu, maybe kalau kita nak bagi tu, rasa macam, lah apalah sangat. Apa yang kita nak balas daripada sudut material. Mungkin dia dah ada much more than that. Tapi at the same time, paling tidak dia tahu that kita ni menghargai dia. Sometimes dengan ucapan ingatan, ucapan pertanyaan khabar, sometimes dengan ucapan alhamdulillah, jazakumullahu khairal jaza, terima kasih banyak-banyak, jazakumullah, jazakumullah, jazakumullah. Kita ucapkan kata-kata doa kan dia something yang baik. So apa yang kita boleh buat, kita doa pada dia. Mengharapkan moga insya-Allah dengan sedikit doa itu kita dapatlah memberikan sedikit kebaikan. Mungkin dengan sebab doa itu Allah balas berikan ganjaran kepada mereka. Insan-insan yang kalau tengok dalam buku-buku saya selalu coret, saya ada tuliskan nama-nama. Dan siapa baca buku Petua Rezeki saya ni pun tengok dekat penghargaan tu ada nama-nama. At least itu yang saya termampu untuk nak buat. Saya sematkan juga sedikit daripada penghargaan itu dalam tulisan-tulisan saya. Because that what I can do. And it's kalau saya ni jutawan, mungkin saya akan bawa seorang satu, saya balas kebaikan semua orang tu, nak ambil seorang satu kereta ataupun meh kita pergi bawa seorang satu pergi jalan-jalan, pergi lepas sini bagi apa yang dia pernah. But setiap orang ada kita kata keluasan masing-masing. Tapi whatever it is, some orang bagi kongsi kebaikan daripada sudut material, some orang kongsi daripada sudut kebaikan, some orang kongsi daripada sudut ingatan, some orang kongsi daripada sudut khidmat, some orang kongsi daripada sudut ilmu, some orang kongsi daripada sudut anything. Kalau kita merasakan orang itu memberikan kebaikan kepada kita, ada sharing kebaikan yang diberikan kepada kita, feel grateful, ucapkan terima kasih, hargai mereka, hargai insan-insan yang tersayang. Sebab tu for me, sebab tu bagi saya, sahabat-sahabat inilah sangat-sangat penting ataupun sangat-sangat dekat di hati saya. So saya merasakan bila insan-insan ini yang berada di sekeliling ini, mereka ini bersahabat dengan saya kerana Allah. I have nothing, not many things. Of course ada, Allah bagi. Tapi bila Allah hadirkan insan-insan ini sebagai satu anugerah, kita rasa subhanallah. Moga-moga Allah tautkan kita dengan insan-insan di sekeliling ini
Sebagaimana dalam satu hadis yang mana salah satu daripada golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah dekat akhirat nanti siapa? Nabi kata warajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling bertemu. Mereka bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Itu yang saya fikir. Sebab tu saya value persahabatan. Persahabatan insan-insan ini dengan saya really value that friendship. It's not really easy for people to break us. Even though there are many people are trying to break us apart untuk nak putuskan, nak kacau, nak renggangkan ukhuwah ni. For me, insya-Allah, selagi Allah kehendaki, ukhuwah fillah ini akan berterusan. Mungkin of course sahabat-sahabat ini ada kekurangan masing-masing. Kita pun ada kekurangan, diri kita ada kekurangan. Mungkin mereka ada of course kelemahan. Siapa yang tak ada? Anak kita yang kita sayang pun ada banyak kelemahan. Tetapi adakah kelemahan itu boleh membuatkan kita ini membuang mereka, memutuskan hubungan persahabatan dengan mereka? Sedangkan mereka ini antara insan-insan yang memberi banyak barakah dalam kehidupan kita, yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Islam ajar kita untuk appreciate sahabat-sahabat ini, insan-insan ini. Sebab itu saya sangat hargai. Walau apa pun orang nak mengata, contohnya pada saya sahabat, setengah sahabat-sahabat saya, for me, apa yang kita mampu, kalaulah kita mampu untuk menasihati mereka fillah, kita nasihat. Kita buat, tapi tak semesti nasihat kita itu diterima. Dan tak semesti bila tak diterima, maksudnya kita tak boleh bersahabat dengan mereka. Manusia masing-masing ada pendekatan, ada akal, ada masing-masing. Tengok apa Nabi SAW bersama dengan Abu Talib. Abu Talib tu manusia yang kafir. Sampai kesudah dia tidak beriman kepada Allah. Tapi dia adalah insan yang cukup berjasa kepada Nabi. Cukup berjasa kepada Islam 10 tahun. Zaman Islam awal-awal di Makkah dulu, Abu Talib yang bagi rumah dia. Abu Talib yang defend Nabi. Abu Talib yang support dengan harta benda dia, perjuangan Nabi. Walaupun dia tak memeluk Islam. Ada tak Nabi buang Abu Talib? Ada tak Nabi kutuk Abu Talib? Ada tak Nabi sinis dengan Abu Talib? Kalla wallah. Tak ada sekali pun. Sebab apa? Nabi tahu, Nabi letakkan kedudukan Abu Talib itu pada tempatnya. Kedudukan sebagai insan yang berjasa kepada baginda, kedudukan yang berjasa kepada agama, kelemahan-kelemahan dia itu antara dia dengan Allah. As for Nabi SAW, he did his part. Nabi bukan tak pernah nasihat. Nabi bukan tak pernah sampaikan dakwah. Yes. So many times Nabi did that. Tapi Nabi tak force. Nabi, walaupun Abu Talib tak memasuk Islam juga, Nabi tak putuskan perhubungan dengan Abu Talib. Ini insan yang tak beriman. Apatah lagi sahabat-sahabat kita yang beriman dengan Allah yang satu. Yang cintakan sunnah seperti kita. Kalaulah ada kelompangan dalam isu manhaj, dalam isu ilmu dan sebagainya, adakah itu membuatkan kita berhak untuk nak membuang mereka daripada kehidupan kita? Kadang-kadang ada orang ni dia tak puas hati dengan kita. Dia nak kita ni bash kawan kita, sahabat kita tu depan in public, di medsos. It's not gonna happen. Apa yang kita sampaikan kat belakang, khalas. Apa faedahnya daripada kita duk bash kawan kita dekat public? Kalau kita nak betulkan isu, kita betulkan point itu. Point sahaja. Tanpa kita kaitkan dengan kepribadiannya. Kita pun tak nak malukan dia. Ahli keluarga kita pun ada yang mungkin ada masalah daripada sudut agama dan sebagainya. Adakah kita nak malukan mereka? Tak ada. Sebab apa? Kita value dia punya ikatan family itu. Tapi sahabat-sahabat yang mana kita tak value persahabatan itulah. Ada orang dia jenis tak value sahabat-sahabat dia.
Dia buat kawan-kawan dia macam mana musuh. Kalau kawan dia buat salah, dia bash juga, bambu dia. It's not gonna happen to me. If sahabat-sahabat tu want to throw me, it's okay. But I'm not gonna throw them. Selagi mana insya-Allah hayat di kandung badan. Mereka ini adalah insan-insan yang telah berjasa besar dalam hidup kita. Sampai orang kata, oh dia ni makan budi. Itu Islam suruh kita menghargai jasa dan budi orang. Bukan bererti kita mendiam kebenaran, tapi bila mana kita nasihat bil hikmah. Orang tak tahu. You don't know, you jangan buat macam tahu. You tak tahu apa yang kita cakap buat dekat belakang, you jangan jadi hakim. Seolah-olah macam kita tak menjalankan tanggungjawab, seolah kita diamkan diri daripada kebenaran, seolah-olah kita tak berani, seolah kita sudah termakan dengan budi dan jasa orang tu. Ma'adzallah. Ini semua kata-kata yang datang daripada orang-orang yang berhati busuk, yang cuba untuk nak merosakkan ukhuwah sesama kita. Pegang hadis ni. Sebab tu saya kata hadis ni is satu hadis yang sangat important to my life. I will appreciate people who ever memberikan banyak kebaikan, dan saya bukan orang yang tutup mata, tutup sebelah, tak ada. Ingat, banyak kebaikan-kebaikan sahabat ni semua kongsi pada saya, tak terhitung banyaknya. Kan? Subhanallah. Even penganjur kelas ini sendiri, contohnya Kak Jini semua, Masya Allah, I remember benda yang saya selalu sematkan dalam hati, dan saya selalu doa kepada Allah, semoga Allah murahkan rezeki dia, Allah berikan kebaikan yang besar kepadanya, dan semoga Allah berikan keberkatan whatever yang baik di dunia dan akhirat, termasuk yang lain-lain. Sikit apa yang orang bagi semua saya, insya-Allah. Apa yang saya, some kebaikan kita rasa, I feel grateful. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita bersyukur, dia bukan sekadar di hati ataupun di lisan kita semata-mata. Tetapi syukur itu ada dengan, maksudnya syukur itu juga boleh digambarkan daripada sudut perbuatan kita. Adakah kita dianggap sebagai anak yang bersyukur sekiranya kita derhaka kepada orang tua? Bila Allah kata anishkurli wali walidai, syukurlah kepada Allah dan syukurlah kepada orang tuamu. Kita kata kita sayang mak ayah kita, kita syukur pada mak ayah kita, tapi kalau kita derhaka, adakah itu tanda kesyukuran? No. Seorang suami datang dia bawa bunga, asyik hari-hari dia bawa bunga pada isteri, tapi hari-hari juga dia duk pukul isteri dia. Adakah itu yang dikatakan sebagai sayang? Adakah bunga itu memberikan erti? Ada suami yang jenis, I love you, I love you, I love you, tapi hari-hari duk baking, duk sepak isteri dia. Adakah I love you itu memberikan sebarang makna? No. Perbuatan menggambarkan juga kesyukuran. Tak semestinya dengan mulut. Ada orang dia pandai bercakap, tapi perbuatan tu tak ada. Ada orang dia tak pandai bercakap, tapi ditunjukkan dengan perbuatan. Dia jadi suami yang bertanggungjawab. Dia melaksanakan tanggungjawab. Dia recognize. Dia appreciate us. Adakah memadai kita kata yang kita sayang mereka, tapi kita selalu menyakiti mereka, menjauhi mereka, tak berusaha untuk nak menggembirakan mereka ataupun membahagiakan mereka? Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak memadai dengan kita sekadar asyik dia cakap alhamdulillah. Ramai orang lepas solat dia cakap alhamdulillah kan, bila dia zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi itu hanya macam dah jadi satu adat. Bila realiti berlaku menimpa pada mereka, tak ada ucapan alhamdulillah. Mereka hanya jadikan ucapan alhamdulillah itu selepas salat. Sebab kita tidak membudayakan ucapan alhamdulillah tu dalam our lifestyle. Kesyukuran tu pun perlu dizahirkan daripada sudut amalan. Tengok Nabi SAW.
Nabi ini manusia yang subhanallah, makhluk yang paling Allah sayang. Khalilullah. Tapi walaupun Nabi telah dijamin masuk syurga, yang paling dijamin kedudukannya paling tinggi di sisi Allah, tapi Nabi tetap juga bila mana beribadah, Nabi beribadah yang amat dahsyat. Kalau Nabi SAW solat, sampaikan kaki-kaki dia sakit, lamanya solat, sampai Aisyah pun pelik. Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, you are Rasulullah, kenapa, why you are doing this, even though that pahala kamu dah ada, terjamin, Allah ampunkan dosa kamu yang dulu pun ataupun masa yang akan datang. Why you are still hurting yourself? Why are you so struggle in your ibadah?" Tapi Nabi SAW jawab, "Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, tak boleh ke aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah. Insan yang paling mulia, yang telah dijamin syurga baginya ini, dia tak pernah nak kurangkan amalannya. Tapi dia berterusan tambah dan tambah dan tambah, sebagai tanda untuk nak menzahirkan kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan segala anugerah kepada baginda. You can imagine us, kalaulah bos kita kata kat kita, you datang kerja ke, you tak datang kerja ke, you punya bonus setiap tahun akan naik, you punya gaji semua akan jalan, you do lah whatever you want. Adakah kita akan menghargai jasa bos kita itu dengan cuba bagi yang terbaik? Ataupun kita kata, tak apalah, ponteng pun tak apa, bonus naik, gaji tetap jalan, buatlah, buat sambil labor pun tak apa. Adakah kita jenis orang itu? Ataupun kita jenis seorang yang bersyukur? Bila bos bagi kita that privilege, kita become more hard work, kita jadi lagi appreciate dengan kebaikan kurniaan yang diberikan itu. Ketahuilah, syukur itu tidak mendatangkan manfaat sedikit pun kepada Allah. Bukan Allah nak suruh kita ni puji dia, efek pada Allah. Tak ada. Allah yang memiliki segala kekuasaan. Allah never need us. Sebab manfaat daripada amal ibadah, taklif-taklif yang Allah berikan kepada kita ni sebagai hamba Allah, tugasan-tugasan ni semua adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Kita tak sembah Allah, satu dunia tak sembah Allah, tak ada mudarat pada Allah, tak kurangkan kekuasaan Allah sikit pun. Tapi kalau kita ingkar, kita angkuh, kita berpaling daripada Allah, sebenarnya kita ni menzalimi diri kita sendiri. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni." Wahai hamba-Ku, sesungguhnya tiada kemudaratan yang dapat kalian berikan kepadaku, sebagaimana tiada kemanfaatan yang kalian boleh berikan kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-Ku, seandainya sejak orang yang pertama di antara kalian yang diciptakan awal dulu daripada zaman Nabi Adam, sampailah kepada orang yang terakhir, orang yang lahir sebelum hari kiamat nanti, daripada kalangan manusia dan juga jin, kalau semuanya berada dalam keadaan bertakwa, semua orang beriman, bertakwa baik-baik semua, dia tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun.
Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, kalaulah manusia yang paling pertama dulu, sejak dulu lagi sampai manusia yang paling akhir dekat kiamat nanti, daripada kalangan semua manusia dan juga jin, sekiranya mereka ini orang yang semua ini derhaka kepada Allah, nescaya Allah kata dia tidak akan mengurangi kerajaanku walaupun sedikit. Jadi bila kita syukur pada Allah, actually it's for our own sake. It's not for Allah, it's for us. Allah kata la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kamu bersyukur kepada Allah, aku akan tambah lagi nikmatku kepadamu. Baik, itu petua yang ke-13. Then we go to the next petua, next tips, iaitu petua yang ke-14, which is kita melakukan perkara yang Allah Azza wa Jal redai. Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi riwayat al-Imam Ahmad melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kata, ya ibna Adam, tafarrag li'ibadati amla sadrak ghinan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, fokuskanlah dirimu sepenuhnya untuk beribadah kepadaku. Nescaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhkan dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. You always will feel that you are a poor, miskin. Kalau kita duk sibuk dengan dunia, kita tak akan rasa macam kita ni kaya. Kita akan sentiasa rasa tak cukup, seolah-olah kemiskinan itu menghambat kita. Setiap amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu ibadah. Ibadah ni bukan terhad pada salat, bukan terhad pada zakat, haji, Quran, tak semata. Ibadah is kita melakukan segala perkara yang diridai oleh Allah. Apa sahaja, di mana sahaja. Dan bila Allah redha, Allah suka pada kita, Allah kasih pada kita, means Allah pasti akan menjaga pintu rezeki kita. Pintu rezeki kita akan terbuka luas dan Allah akan melapangkan segala urusan hidup kita. For example, do we feel love? Do we love our children? Yes, for sure. Ramai daripada para pendengar sini masing-masing ada anak kan. Kita sayang tak anak-anak kita? Sayang. Sangat sayang. Jantung hati kita, siapa yang tak sayang? It's probably the most beloved person in this world is our children. Tengok macam mana kita dengan anak-anak. Bila kita sayang pada anak kita, lagi kita sayang anak-anak kita tu, kita akan try to make sure masa depan mereka cerah, pendidikan dia cukup, kerja yang bagus. Ada parents sanggup korbankan segala-galanya untuk anak masing-masing, supaya anak itu insya-Allah kehidupannya terjamin. Parent yang berkemampuan bagi kereta pada anak-anak, bagi rumah pada anak-anak, nak bagilah segala kemewahan dunia. You want to secure their rizq,
actually the results from Allah. But kita nak cuba untuk nak bagi kehidupan yang baik kepada anak-anak kita because we love our children. Cuba bayangkan kasih sayang Allah. When Allah love us, Allah kasihkan kita, do not worry about your risk. Bayangkan Nabi SAW pernah bagi tahu pada kita. Nabi kata Allah simpankan kasih sayang Allah 99 daripada 100 itu untuk akhirat. Yang ada 1% di dunia ini yang kamu tengok manusia duk berkasih sayang sesama kita semua dengan binatang-binatang, makhluk-makhluk yang kita semua ni tengok, yeah, we are share that one person loves from Allah. Bayangkan Tuhan yang memiliki segala kasih sayang, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Bayangkan jika Allah kasihkan kita. Tak ada ke Allah nak memang nak bagi kebaikan, nak jamin rezeki kita insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu our job untuk nak mendapatkan keredaan Allah. Do not cari rezeki yang membelakangkan keredaan Allah. Jangan duk nak cari kekayaan sampai kita abaikan hak Allah. Allah kata, Allah ingatkan kepada kita, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Allah ingatkan kepada kita, tetaplah, hendaklah kamu semua menyembah Allah yang menguasai rumah Kaabah ni. Sebab apa? Tuhanlah yang memberikan mereka kehidupan. Tuhanlah yang menyelamatkan mereka dari kelaparan. Tuhanlah yang memberikan keamanan kepada mereka daripada sebarang ketakutan. What is important is kita selalu cari keredaan Allah. Ini tidak. Ramai orang dalam nak mencari rezeki belakangkan Allah. Cuba bayang, ni saya bagi satu je cukup. Ramai orang nak rezeki, ramai orang nak rumah, ramai orang nak luaskan bisnes. People always loves money. They need money. Tapi dalam kita nak kumpul semua tu, kita nak beli kereta, kita nak beli rumah, kita nak kembangkan bisnes kita. Ramai orang yang duk pergi cari kemurkaan Allah. Dengan macam mana? Dengan riba. Bayangkan, riba ni antara kemurkaan Allah yang paling besar. Ya Allah kata dalam suratul Baqarah, orang-orang yang berlakukan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Izinkanlah. You have declared a war against Allah dan Rasulnya. Bayangkan Allah dah bagi warning kat kita. Orang yang makan riba, orang yang bermuamalah dengan riba, mereka ini mencari kemurkaan Allah. Declare a war. Nak lawan dengan Allah. Seolah-olah bagi keizinan untuk Allah azab kepada mereka. Tapi kita buat. Kita nak beli rumah, kita pun buat riba. Bila kita nak beli kereta, kita buat riba. Kita nak pinjam buat personal loan, nak buat business, whatever it is, kita cari bank-bank riba. Sedangkan di Malaysia ini ada optional Islamic banking yang telah menawarkan insya-Allah produk-produk yang patuh syariah. Apa sahaja yang kita berprasangka sekalipun. Tapi we have a better alternative yang membebaskan diri kita daripada riba yang Allah haramkan. Di sebalik lambakan sistem perbankan Islam yang ada di Malaysia, ramai lagi orang-orang Islam masih lagi mencari bank-bank konvensional. Semudah nak beli kereta, nak beli rumah pun tak peduli. Yang penting bila ditengok, oh, bank Islam ni macam mahal sikit lah. Kerana sikit apa yang mereka lihat mahal itu, mereka sanggup untuk nak declare war against Allah. Kita cari kemurkaan Allah.
Bukan kita nak cari keredaan. Kalau kita tak buat benda yang Allah redai pun, at least kita hindarkanlah daripada mencari kemurkaan Allah. Nampak tak? Kita nak cari, nak kumpul aset-aset ni. Kita nak rezeki Allah tapi dengan cara yang Allah murkai. Is this the real of rizq? Walaupun kita rasa macam kita ada rumah besar, kita ada jutaan ringgit hasil daripada ribawi-ribawi yang kita bermuamalah ini. Wallahil azim, ini semua dunia yang dekat akhirat nanti tak ada. Ini dunia yang akan membakar kita nanti dekat akhirat nanti. Kita hidup pun berapa tahun saja dekat dunia, kita nak dah rasa macam the king of the world. Tapi dekat neraka nanti kita akan merana dalam satu tempoh yang lama dengan penuh sengsara. Is that what we want? I'm asking you, is that what we want? Baik. Baik, saya kira saya berhenti setakat petua 14 dan saya nak tengok dulu soalan-soalan kalau ada yang bagi kita tengok soalan-soalan di IG ke. Wow, ada tanya Ustaz, kalau kerja bank macam mana sumber gaji daripada hasil interest? It depends. Kalau bank is fully of conventional, maka kita tak boleh untuk bekerja dengan mereka sebab itu dikira sebagai wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Allah kata janganlah kita saling membantu dalam perkara-perkara yang keji. Dalam riba Allah kata Allah larang orang yang memberi riba, orang yang mengambil riba, orang yang menjadi wakil kepada riba, orang yang menulis tentang riba, semua accountant ni semua kena. Siapa yang fully riba. Tapi kalau bank yang tak fully riba, yang bank yang dipisahkan Islamik, dia bekerja di bawah sektor perbankan Islam, it's okay. Perbankan Islam definitely okay lah sebab itu semua regulated, patuh syariah, ada syariah komiti dibantau daripada bank negara, ada syariah komiti bank negara juga. It's very ketat. Yakin pada alternatif tu. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita menzahirkan rasa syukur dengan cara berpuasa dan beramal soleh? Tak mampu untuk nak buat semua, jangan tinggal semua kan Ustaz. Yes. Definitely antara salah satu daripada kita menzahirkan kesyukuran kita adalah kita berpuasa. Saya tak ingat saya ada sebut ini ataupun tak. Tapi kalau kita ingat Nabi SAW masa ditanya juga kenapa baginda berpuasa pada hari Isnin, Nabi kata zalika yaumun wulidtu fi, itu adalah hari yang mana aku lahir padanya. Seolah-olah Nabi nak bagi menzahirkan kesyukuran itu dengan berpuasa. Nabi nak menzahirkan kesyukuran kerana Allah telah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam pada 10 Muharram. Nabi berpuasa pada hari Ashura. So berpuasa juga adalah salah satu daripada cara kita untuk nak menzahirkan kesyukuran. Beramal saleh of definitely salah satu daripada kita menzahirkan kesyukuran. Macam mana? Kita bukan hanya sekadar salat. Salat itu salah satu daripada ibadah. Tapi apa sahaja yang mendatangkan keredaan Allah, itu cara kita menzahirkan grateful kita kepada Allah. Bila mana kita pleasekan Allah, kita mendapatkan keredaan Allah dengan cara yang disukai oleh Allah. Assalamualaikum Ustaz, adakah bernazar satu amalan yang bagus? Bernazar dia bukan haram, tetapi dia adalah satu perkara makruh yang tidak digemari di dalam Islam. Kerana apa? Nabi SAW beritahu, innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang bernazar ni sebenarnya adalah orang yang bakhil dengan Allah. Bernazar ni contohnya kita kata, okay, ya Allah, kalaulah aku dapat this project, aku akan let's say berpuasa 10 hari. Let's say aku akan sedekah itu dan ini. It's good. Bukan kata benda tu tak, benda tu haram, tidak. Tapi seolah-olah Nabi nak gambarkan kita ni nak bersyarat-syarat pula dengan Allah. Seolah-olah macam kita ni macam ingat Allah ni bakhil sangat ke? Macam kita nak kata, kalau Allah bukan mengharap pun kita nak berpuasa, kena itu, nak buat apa. Just asking Allah. Allah tu maha kaya, Allah boleh bagi.
You nak bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan, that's fine. Tapi nak bersyarat pula dengan Allah, Allah you give me, I give you. It's not really a good way lah. So nazar ni, siapa yang dah nazar ni kena buat lah. Selagi mana nazar itu bukan dalam perkara yang maksiat. Tetapi jangan jadikan dia sebagai satu kelaziman dalam kita nak meminta daripada Allah. Nak bersyarat-syarat pula kan. Baik. Ada kata, Assalamualaikum Ustaz, ingatan dan nasihat malam ini sangat dekat dengan saya yang baru dapat gaji dan imbuhan. Masya Allah, sudah dapat gaji Masya Allah, tahniah. Saya harus bersyukur, bukan saja ucapan tapi ikhlas dalam hati. Kita tak pernah rasa cukup. Allahu. Ini apa yang disebut oleh salah seorang daripada hadirin kita di IG. Saya doakan semoga dimurahkan rezeki. Whatever hasil yang kita dapat, syukur pada Allah. Jangan lupa mesti dalam ada bahagian-bahagian yang Allah bagi pada kita, peruntukkan untuk kita memberi. InsyaAllah apa yang Allah kata, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, apa sahaja yang kita belanjakan untuk mendapat keredaan Allah, maka Allah pasti akan ganti, dan gantian Allah itu jauh lebih baik. So jangan, sebab apa Allah galakkan kita untuk nak selalu bersedekah, supaya kita rasa sentiasa cukup. Orang yang tak mau bersedekah ni sebab dia rasa dirinya tak cukup. Orang yang tak mau nak bagi lebih ni sebab dia rasa diri dia tak cukup. If I give more, what about me? Itu apa yang kita fikir. Allah nak kita rasa sentiasa cukup, so Allah akan jamin gantian dia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of curiosity, tak tahu macam mana nak sebut, bolehkah kita meraih rezeki yang lebih sekiranya tiada redha ibu bapa kita, especially yang telah meninggal dunia? Ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dia tidak mampu untuk nak memberi kesan kepada kehidupan kita di dunia sebab mereka telah meninggal dunia. Jadi sebarang amalan yang kita nak lakukan untuk nak meraih rezeki, asalkan itu daripada pekerjaan yang halal, daripada sumber yang halal, tanpa menzalimi hak sesiapa pun, boleh kita lakukan. Keredaan mereka is over. Once mereka telah terputus hayat mereka daripada dunia ini, kita dah tak dapat mampu mendapat kemurkaan dan juga keredaan daripada mereka. Sebab tu kalau nak dapat, if you want to get it before they die, bila mana dia telah mati, kitalah pula yang kena banyak doakan mereka. Mereka memerlukan rezeki daripada kita, which is rezeki di alam barzakh sana, rezeki yang bukan material. Ketika itu harta-harta, whatever Ferrari, Lamborghini semua dah tak ada dah. Masa tu yang ada mereka cuma nak satu tempat yang selesa, yang baik, yang terang di alam barzakh, di kubur sana. Mereka cuma nak doa-doa daripada kita. So balaslah kebaikan mereka, berikanlah rezeki itu dengan mereka di alam sana. Itu doa daripada anak yang saleh. Itu sahaja yang boleh memberikan manfaat kepada mereka selain daripada amalan mereka sendiri. Jazakallahu khair, katanya doktor, for your good talk. I am so grateful, masya-Allah. Alhamdulillah. I'm also very grateful to have such this conversation ataupun this sharing with you all. Baru nak belajar, baru nak speaking orang putih kan. Bagaimana dengan simpanan wang EPF untuk mengasingkan simpanan kita disebabkan pelaburan yang tak patuh syariah? Di KWSP kita sudah ada akaun syariah. Kalau belum, tukarkan segera. Bagi sesiapa yang masih belum menukar, ataupun let's say ada bahagian dulu pun tak silap saya, entah berapa tahun lepas baru dia ada bahagian syariah tu, kita apa yang dinasihatkan oleh penasihat-penasihat kewangan syariah Islam, kadar yang mungkin tidak patuh syariah tu sekitar dalam 30%. So kalau kita nak cleankan our pendapatan daripada masa, contohnya saya tak ingat tahun berapa syariah punya ini baru masuk dalam KWSP. Saya pun sendiri dah set masa tu dah. So saya kira masa tu lepas diumumkan, saya terus tukar kepada syariah, dan saya ingat baki lebih kurang yang ada dalam KWSP masa tu, dan daripada baki tu insya-Allah bila mana baki tu dah boleh dikeluarkan nanti, lebih kurang 30% ataupun 1/3 daripadanya itu insya-Allah akan saya cleanskan lah, fisabilillah, untuk apa-apa kebaikan yang tak pada saya. Itu cara kita nak. Orang kata
memberikan wang tidak patuh syariah. So mana-mana syarikat pun sekarang ada buat benda tu. Syarikat-syarikat dia yang mana ada wang-wang tak patuh syariah tu, daripada wang tak patuh syariah tu lah mungkin dia jadi dia punya dana CSR yang mungkin, ataupun dia akan bagi kepada siapa-siapa lah. Ada yang bagi pada sekolah, ada yang bagi pada person, ada yang bagi pada jabatan kebajikan, whatever, ada sumbangan dan sebagainya. Itu halal digunakan oleh orang lain sebab dia tak patuh syariah pada kita, tapi dia tidak melibatkan orang lain. Okay. So itu clean, kita bersihkan pendapatan kita. Baik. Jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih, saya sangat hargai ada yang ucapkan terima kasih banyak Sensei Dr. Kamilin Jamilin yang ajar kita cara untuk nak bersyukur dan semua. Jazakumullahu khairan. Tadi apa yang dinasihatkan oleh ni apa nama penasihat kewangan Islam Malaysia sendiri pun tak salah mereka mengatakan dalam 33%, maksudnya dalam 1/3 lah daripada jumlah tersebut yang kita kena. Kalau say kita ada 100,000, so dalam 33,000 tu kita cleankan lah, ya, bagilah pada sesiapa, yang penting bukan pada kita. Baik, terima kasih, jazakumullah khair. Terima kasih pada pihak penganjur, Global Ihsan, Kak Majini, semua sahabat yang bersama dengan kita pada malam ini. Moga ia menjadi asbab kebaikan bagi kita semua, boleh kita mendapat pahala dan kita juga mendapat kebaikan bersama, insya-Allah. Saya sangat hargai semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.